Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan jamaah Masjid Firdaus Misbahul Absar, para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam bahagian episod yang selanjutnya, di mana kali ini kita akan mengumpulkan kisah-kisah yang benar, hikayah-hikayah sahihah berkaitan dengan majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mendengar kata-kata alim ulama dalam kepentingan, kemuliaan, kelebihan menghadiri majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tangan saya ada lebih kurang 18 kata-kata alim ulama menggalakkan semuanya daripada ahli sunnah wal jamaah kita. Tiada seorang pun di antara mereka yang menegah atau mencurigai. Yang kami terjumpa yang menegah dan mencurigai bukanlah daripada asal ahli sunnah wal jamaah, mereka daripada luar pagar aswaja, luar pekarangan, yang mereka cuba nak memperlihatkan diri mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah, tapi namun kita mengetahui kerana tiada sanad yang bersambungan dengan mereka. Ciri-ciri ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka ni bersanad, bersambung diri mereka dengan Rasulullah SAW. Sama ada dalam topik fikih, tauhid, tasawuf, semuanya bersanad. Bukan saja tasawufnya bersanad, fikihnya pun bersanad, tauhidnya pun bersanad. Contohnya seperti Imam Sayuti bersanad dengan Imam Nawawi, Imam Nawawi bersanad dengan imam-imam yang sebelumnya sampai kepada Imam Syafi'i. Semuanya ada rangkaian sanad. Baik, jadi itu pentingnya menukilkan atau mendapatkan sumber agama daripada mereka-mereka yang bersanad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu adalah jalur keberkahan, jalur cahaya dan jalur keridaan Allah Subhanahu wa taala. Keridaan Allah itu halus, dan halus itu adalah seperti cahaya, dan cahaya itu tidak boleh diambil sebarangan. Dia ambil daripada tempat-tempat yang telah diletaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dikatakan perjalanan sanad, perjalanan cahaya. Baik, kita episod kali ini akan meneruskan sedikit mengenai hikayah-hikayah. InsyaAllah satu episod, satu sesi, satu hikayah. Walaupun tidak sampai pada 15 minit atau 20 minit, cukup satu hikayah kita dah sempurnakan. Maka itulah dia hikayah yang dapat kita kumpulkan. InsyaAllah kita akan kumpulkan beberapa hikayah sahihah, cerita-cerita yang benar daripada sumber yang benar, untuk faedah para pendengar sekalian, untuk meneliti dan memikirkan sama ada apa yang kita bincangkan ini berfaedah atau tidak. Baik, insyaAllah hikayah kali ini kita perolehi daripada seorang alim, Habib Jailani Asy-Syatiri. Beliau menyampaikan kisah ini di Rubat, di Tarim, dengan murid-muridnya, dengan murid-murid yang pendengar-pendengarnya. Lebih kurang berlaku pada tahun 2016 pada 7 Januari. Beliau menyampaikan dalam ceramahnya kepada muridnya di Rubat, dan beliau mengatakan bahawa beliau mendapatkan kisah ini daripada Musnadul Hijaz Al-Muhaddithul Kabir, iaitu Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau dapat kisah ini, dan Profesor Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mendapatkan kisah ini daripada bapanya sendiri, iaitu Sayyid Alwi Al-Maliki, di mana beliau mengkisahkan bahawa Sayyid Alwi Al-Maliki pernah hadir dalam satu majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Palestin. Ini kisahnya. Ini kisahnya. Apabila beliau sampai kepada tempat itu, beliau perhatikan ada seorang yang tidak duduk dalam majlis Maulid, dia berdiri. Sampailah waktu mahalul qiyam, orang semua berdiri, dia tetap berdiri. Sampai orang duduk untuk meneruskan bacaan, dia tetap berdiri. Sampai akhir majlis, dia terus berdiri, dia tak duduk langsung. Selepas akhir majlis, maka Sayyid Alwi menghampirinya dan bertanya, "Saya melihat tuan berdiri daripada awal sampai akhir. Apakah ceritanya, apakah kisahnya? Boleh saya dapatkan sedikit pengetahuan atau makluman daripada tuan?" Beliau menjawab, "Dahulu
saya adalah orang yang hadir dalam majlis maulid Nabi namun tak pernah berdiri ketika mahalul qiyam. Bila orang semua berdiri mahalul qiyam, saya terus duduk. Saya tahu baca maulid itu baik, saya tahu membaca kisah dan qasaid semua baik, tapi tak perlu berdiri bagi saya. Jadi saya terus duduk. Satu ketika dalam satu majlis maulid, bila semua orang berdiri, saya terus duduk, tidak mau berdiri. Saya dilihatkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir dalam majlis tersebut. Nabi lalu di sebelah saya dan mengatakan kepada saya, kamu tak usah berdiri, kamu duduk saja di tempat kamu. Ini saya terjemahkan bahasa Melayu dia. Saya ringkaskan supaya kita takut kisahnya panjang. Jadi kalau kita datangkan bahasa Arabnya nanti akan berpanjangan video kita. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, kamu tak usah berdiri, kamu duduk sahaja di tempat kamu. Ini yang disebutkan Nabi. Lalu Nabi pun beredar, maka dia pun tak berdiri kerana Nabi cakap begitu. Namun selepas itu ada satu kejadian aneh berlaku pada dirinya. Pada setiap tempat yang beliau duduk, susah nak bangun. Di mana saja, baik majlis maulid Nabi maupun di mana-mana beliau pergi, bila ada tempat duduk, beliau nak bangun susah. Beliau menghadapi masalah organ dalam tubuh badan yang tak membantu untuk bangun. Bermacam-macam doktor telah beliau ketemu, rata-rata semua tidak dapat jalan keluar. Mereka mengatakan, kami belum jumpa jalan keluar untuk membantu kamu dalam hal ini. Bermacam-macam obat dah dimakan, makin lama makin susah, makin parah, iaitu tak dapat bangun daripada setiap duduknya. Akhirnya beliau terlintas berdetik dalam hati, apakah penyakit ini? Kena mengena dengan Nabi mengatakan, kamu tak usah berdiri, kamu duduk saja di tempat kamu. Dia terdetik terasa mungkin itu ada kaitannya. Ya Allah, jika itu berkait dengan penyakit ini, berkait dengan kata-kata Nabi itu, aku bernazar kepadamu, jika engkau pulihkan penyakit aku, akan aku berdiri terus pada majlis maulid Nabi pada awal sampai akhir. Dengan segera dalam beberapa hari, pemulihan berlaku dalam dirinya dan terus baik. Langsung terus baik. Doktor mengatakan, apa obat yang kamu makan, apa petua yang kamu ambil, semuanya tak diberitahu. Dia mengatakan, hanya Allah yang mengetahui. Nazarku bahawa aku akan terus berdiri pada awal majlis maulid sampai akhirnya. Maka itulah sebabnya si fulan ini tiap kali menghadiri majlis maulid Nabi SAW, beliau berdiri awal sampai akhir kerana membayar balik atau membalas balik hutangnya yang dirasakan dahulu salah. Kerana beliau mengatakan, bagiku berdiri ketika maulid dahulu adalah bid'ah. Dan kita telah lalui para jemaah sekalian 5 sebab diperbolehkan kita berdiri tanpa menggunakan dalil melihat Nabi hadir. Kita tak menggunakan itu sebagai dalil. Kita menggunakan dalil yang lain yang telah kita lalui pada 5 sesi yang lalu. 5 sebab, 5 faktor diperbolehkan mengikut syarak, mengikut adab, mengikut doktrin para pecinta. Diperbolehkan kita berdiri ketika orang yang dikasihi kita sedang hadir dalam suasana atau hadir dalam suasana yang sama dengan kita. Jadi setelah kita lalui proses tu, namun si fulan ni merasakan bid'ah berdiri ketika maulid, dan sekarang beliau telah merasakan kebenarannya, keelokannya, keindahannya kalau dapat berdiri ketika mahalul qiyam. Maka beliau terus berdiri terus pada awal sampai akhir. Kisah ini menunjukkan bahawa adalah salah satu adab yang tinggi. Saya tak mengatakan dalam syariat, saya tak mengatakan dalam hukum, saya tak mengatakan ini adalah salah satu akidah. Tidak, ia adalah adab. Bila orang-orang berdiri menyambut atau bersempena dengan kelahiran Nabi SAW, kita pun sama-sama berdiri walaupun tak nampak, walaupun tak diperlihatkan Nabi. Kerana itu adalah adab majlis, adab orang-orang di keliling kita. Maka ini adalah pengajaran besar. Alangkah untungnya orang yang berdiri untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada waktu hidupnya atau selepas matinya, semuanya akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh, dan beramallah
berbuat baiklah, Allah akan perlihatkan, Allah akan lihat amalan kamu dan Rasulnya akan melihat amalan kamu. Sebab itu dikatakan alim ulama, Rasulullah melihat amalan umat. Walaupun seorang-seorang yang begitu ramai melakukan berbagai-bagai kebajikan, tetap Allah Subhanahu Wa Taala dapat memperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda di dalam kuburnya. Baginda tidak mati dalam kuburnya. Hanya jasad tak dapat nak berfungsi, tetapi jasadnya juga tidak hancur. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan jasad Nabi sudah menjadi hancur, tulang belulang. Maka itu bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih yang lain. Innal ajsadal anbiya'i wal awliya'i la ta'kuluhul ard. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, iaitu jasadnya para nabi dan para awliya. Ada mengatakan syuhada, ada mengatakan hufazul Quran, ada riwayat-riwayat lain, lebih kurang empat jenis manusia: anbiya, para awliya, syuhada dan hufazul Quran. La ta'kuluhul ard, tak akan dimamah oleh tanah. Tanah menghormati jasad-jasad orang seperti ini. Namun bila kita dah mendengar hadis ni, bukan berarti semua jasad yang hancur semua ahli neraka. Semua yang jasadnya menjadi tulang belulang, hancur tulangnya, maka itu adalah petanda ia ni adalah orang ahli neraka. Tidak. Ada banyak juga orang-orang saleh yang hancur tulang belulangnya, hancur jasadnya. Yang dikatakan kategori ini adalah masalah darajat. Sebab itu kebaikan tu tak semestinya mesti nak kekal jasad. Tidak. Masih ada lagi orang-orang baik yang jasadnya hancur juga seperti biasa. Cuma kategori mereka berlainan dengan kategori seperti yang kita sebutkan tadi. Baik, jadi Nabi hidup dalam kuburnya melihat sama ada kita berdiri atau tidak dalam majlis maulid mahalul qiyamnya, dan semoga kita termasuk mereka-mereka yang ingin menunggu nak membaca maulid kerana nak berdiri. Tak sabar nak pergi ke maulid kerana nak berdiri ketika mahalul qiyam. Itulah persembahan umat, itulah luahan cinta. Kerana kita syukur berterima kasih kepada Nabi ada 3 angle. Bersyukur dengan luahan perasaan, bersyukur dengan anggota badan, iaitu menunaikan segala sunnah-sunnahnya, dan bersyukur secara umum seluruhnya mengambil Islam sebagai cara penghidupan. Berterima kasih kepada Rasulullah mempunyai berbagai-bagai angle atau sudut. Maka luahan, berterima kasih secara luahan hanya dengan maulid Nabi dan berqasidah dan bermadah, yang mana tak boleh ia menjadikan satu saja untuk luahan. Kita berluahan dengan madah dan qasidah, tapi tak ikut sunnahnya pun tidak sempurna. Hanya ikut sunnahnya saja, tapi tak pernah luahkan kecintaan pun tak sempurna. Dan jangan sampai sunnah saja yang dipertahankan, maulid saja yang dipertahankan, tapi agama Islam secara seluruhannya pun tak dihidupkan, itu pun tak sempurna. Jadi keseluruhannya agama Islam diberikan penghayatan, sunnah-sunnah Nabi diberikan khusus penghayatan, luahan hati khususul khusus, lebih dalam lagi. Baik, sampai sini dahulu insya-Allah. Dengan izin Allah nanti kita akan sampaikan hikayah yang selanjutnya. Dan hikayah yang kita sampaikan semua sahihah, semuanya benar. Dan yang sahih yang ini kami lihat sehingga kan kisah ini termasuk dalam website Nahdlatul Ulama Indonesia. Dalam website Nahdlatul Ulama Indonesia pun dimasukkan kisah ini. Dia menunjukkan betapa tulennya, autentiknya kisah ini. Dan orang-orang yang kita sebutkan tadi mungkin setengah-setengahnya masih hidup lagi. Habib Jilani Syatri mungkin masih ada lagi. Jadi kita boleh rujuk kisah ini. Sebab itu saya sengaja ambil kisah-kisah yang mutaakhir, kerana kita boleh berkesempatan untuk memastikan. Kalau saya bawa kisah yang lama-lama, ini cerita daripada mana ni, sumbernya macam mana ni, kita akan ragu. Tapi kalau ambil kisah-kisah yang mutaakhir, kita boleh pastikan. Namun insya-Allah saya tetap akan datangkan kisah-kisah yang lama, di mana dalam kita mengumpulkan kisah terjumpa kisah-kisah yang bacaan maulid berlaku pada zaman salafus soleh. Ini menarik ni. Jadi hikayah-hikayah ni akan kita datangkan. Antaranya ialah mendatangkan juga kisah-kisah maulid pada zaman salafus soleh, zaman yang lama,
Ini menunjukkan bahawa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ada pada zaman salafus soleh, yang mereka mengatakan tak ada dan tak jumpa kerana kurang meneliti atau mereka belum jumpa. Jadi zaman sekarang ni zaman semuanya terkumpul dalam digital, mudah mencari dan terjumpa sumber-sumber tarikh sejarah. Maulid Nabi sudah diadakan secara kelompok-kelompok kecil. Yang dikatakan maulid bermula selepas 300 tahun itu secara peringkat nasional. Salahuddin Ayyubi adalah orang yang dikatakan pertama menjawab maulid. Itu bukan pertama dalam peringkat nasional, tapi cara kelompok-kelompok sudah ada. InsyaAllah hikayah ni nanti kita akan sampaikan, menunjukkan bahawa sudah ada kisah-kisah yang menunjukkan pada zaman salafus salih mereka telah berkumpul. Malah kami juga jumpa para sahabat berkumpul pada 12 Rabiul Awal. Nantikan insya-Allah pada waktu-waktu yang telah kami aturkan nanti insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi